berapa banyak job yang saya buat dan berapakah pendapatan saya daripada job yang saya buat tu. Okey, so jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa kembali dalam channel TV Huru Hara. Hai, saya Cik Lim Pilot. Okey. So, video sebelum ni saya dah cerita sikit tentang perbezaan antara tiga e-hailing dekat Malaysia ya, AirAsia, Grab dan juga InDriver. Okey, untuk hari ni saya nak buat review lagi tentang InDriver. Okey, saya nak tunjuk beberapa hari ni saya buat InDriver, berapakah berapa banyak job yang saya buat dan berapakah pendapatan saya daripada job yang saya buat tu. Okey, so jom kita tengok. Okey, jom kita tengok aplikasi InDriver. Okey, saya buka kat sini InDriver. Okey, untuk hari ni hari Ahad ya. Okey, ini antara job-job yang dah tersenarai dalam aplikasi InDriver lah untuk hari ni. So, hari ni Sunday ya. Sunday dia tak berapa banyak sangat lah. Kan? Dia tunggu selepas pukul 2 petang nanti job tu akan masuk banyak lah. So, apa yang saya nak tunjuk kat sini semalam ya. Okey, untuk semalam 18 Jun saya dapat RM108 dengan berapa job saya buat. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 job saya complete dan saya dapat RM108. Okey, RM108 untuk 7 job. Okey lah, bagi saya bagus lah. Tapi tengoklah, saya akan ambil job yang semua RM10 ke atas ya. Saya tak ambil job yang RM10 ke bawah. Kita kena work smart. Okey, untuk hari 17 hari bulan 17 hari bulan ni saya dapat 241. Tengok ya berapa job saya buat ya. Okey, satu. Okey, untuk yang ini pukul 12.30 malam ni, yang pertama ni Perdana View Kondo ni. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, cancel 1. 8 9 job dapat 241. 241 untuk berapa tadi? 8 job, 9 job. Okey. Tengok ya, job yang saya ambil semua RM10 ke atas. Saya tak ambil job yang RM10 ke bawah. Okey, so ini antara job-job yang saya buat lah. Okey, yang ni RM55. Saya buat satu job je dah RM55 ini saya, sebab masa ni saya campur-campur lah buat dengan Grab dengan AirAsia. Jadi saya tak buat banyak job lah, satu job, dua job macam tu. Untuk 10 Jun dapat 186 job. 10 Jun saya buat berapa job ya? 1 2 3 4 5 6 7 job, 186. Okey, ini antara job-job yang saya buat lah. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat job dengan rasa macam kita relax je. Kita ambil job yang besar dan kita tak seteruk macam kalau Grab buat 20 job baru dapat 200 lebih. Macam tu lah. Sebab kadang-kadang dapat job yang RM5, RM6 kan. Tapi kalau untuk InDriver kita boleh pilih job mana yang kita nak, berapa fare yang kita nak. Okey, contoh ya, saya buka satu aplikasi ni. Okey, Kiaramas Cendana ni contoh ya. Kiaramas Cendana dia nak pergi ke Sri Hartamas, dia offer kita RM5. Ini contoh ya. Kita boleh tengok dekat atas ni, dekat maps. Okey, nak pergi pick up dia 6 minit, nak pergi hantar dia nanti 21 minit dia punya perjalanan dia. So dengan harga RM5 dia offer. 21 minit ni dekat je sebenarnya.
Desa Kiara Monkiara dengan Sri Hartamas ni dekat, tapi mungkin jam. Jadi 21 minit dia dia punya masa untuk hantar dia. So kat sini dia offer kita RM5. Kalau boleh tengok dekat bawah ni, dia ada dia ada apa tu? Contoh fare yang kita boleh offer balik lah. Kita boleh counter balik. So kita boleh tekan RM6, RM7 atau RM8, ikut kita lah. Macam saya akan ambil tengah-tengah. Kalau dia offer RM5, saya akan ambil RM7, saya offer dia balik, counter dia balik. Kalau dia accept saya punya job, maknanya saya pergilah ambil dia dan hantar dia. Kalau dia tak accept saya punya job, tak apalah, saya try lah order lain pula. Macam tu lah dia punya cara dia tu kan. So ini contoh-contoh yang ada lah. Macam tu cara kita nak apa tu, nak ambil order. So ni macam ni RM50 daripada Akori Soho Monkiara nak pergi Todak Pagate Solutions. Ini nak pergi Cyberjaya. Okey, kalau tengok kat sini dia offer kat kita RM50, tapi kita boleh offer dia balik antara RM55, RM65 atau RM75. Jadi kita offer dia balik. Dan kita boleh tengok kat sini nak hantar dia dalam 41 minit. Nak pergi hantar dia dalam 41 minit ya, daripada Akori Soho ni nak pergi ke Multimedia Cyberjaya ni ambil masa sebanyak 41 minit 41 kilometer. So dia offer kita 50, ikut kita lah, kita nak offer dia balik berapa harga. Gitu. Seronok kan? In-driver ni kita boleh ni. Tapi satu je nasihat saya, kalau siang-siang hari macam ni, kalau customer tu offer berapa pun, kita accept je. Ataupun kita just macam mana nak cakap, kita just accept harga yang macam, kalau dia offer kita RM50, kita offer balik dia RM55. So tak jauh gap dia akan accept. Sebabnya waktu siang lagi dia banyak pilihan kereta kan. Tapi kalau malam hari, dah pukul 10-11 malam, kereta dah tak banyak, driver dah tak banyak, dia rushing nak balik, terdesak nak balik, dia akan terima berapa saja offer kita. So kita kena tahulah macam mana cara nak counter balik customer ni, macam mana nak main dengan aplikasi in-driver ni ya. Okay, ni contoh ya, contoh saya tunjuk lah. Gitu. So okay, sebab hari ni hari Ahad, sebab baru pukul 1, memang job ni dia tak laju masuk, sebab orang masih tak keluar lah. Biasanya orang akan keluar kalau weekend ni selepas lunch hour, macam sebab pukul 1, sebab pukul 2 macam tu, sampai petang malam akan penuh lah. Ini antara aplikasi yang ada dalam in-driver lah. Okay, so nak tunjuk in-driver ni juga, dia ada intercity punya job. Intercity maknanya kalau you qualify untuk intercity punya job, dia ada list job dekat sini. Orang dah bagi awal, dah macam masuk order awal, so you boleh pick up lah. So boleh negotiate macam ni. Contoh dia nak negotiate untuk 3 passenger hari Sunday, hari ni lah contoh lah, ni contoh ni ada luggage 3 bag, dia nak pergi daripada KL ke Johor Bahru, okey, Bukit Mawar ke Jalan Setia Tropika Johor Bahru. So kita boleh nego dengan dia lah berapa kita nak letak harga, contoh. So macam ni untuk RM75 ni, RM75 untuk 2 person dia bayar cash kata kat sini dia bayar cash. Okey, daripada Kuala Lumpur LRT Gombak nak pergi Geo Resort Hotel, dia ada 2 luggage. So kalau you nak, you boleh nego dengan passenger ni lah, kan. Tu cara dia, senang je. Ini kalau macam ni kan, jauh, dia nak ambil pada bila ni. Okey, contoh ya, ini RM20 untuk 5 passenger. Saya pun tak faham kenapa RM20 untuk 5 passenger. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Penang, ni memang mengarut lah RM20 untuk 5 passenger kan. Ini abaikan je lah, ini orang jenis suka-suka main-main kat dalam ni kan. Gitu. Macam ni nak pergi ke Cangkat Bukit Utama, nak pergi ke Ipoh Meru, Bandar Meru Raya Ipoh. Ini untuk
intercity job lah. Macam intercity job saya tak buat lah, sebab saya intercity job saya lebih ambil kepada personal, direct personal untuk intercity macam ni, macam tadi saya tunjuk. Okey, itulah antara job yang ada dalam InDriver, cara-cara menggunakan InDriver. Okey. Okey, itu antara cara nak menggunakan aplikasi InDriver lah. Cara nak nego harga, cara nak tengok berapa jauh jarak kita nak pick up dan nak hantar passenger tu. So benda je mudah je. So kita kalau kita first timer, kita kena try benda tu lah. Kita jangan risau lah, benda tu senang je, klik dekat jari je kan. So kita boleh hantar. Tapi saya nak share lagi satu, tu habislah bab aplikasi InDriver Tapi saya nak share lagi satu tentang passenger yang tak nak bayar tambang. Saya ada pengalaman 2 hari lepas. Saya ambil passenger ni dekat Sungai Buloh, dekat Paya Jaras, malam dalam pukul 11 lebih. Saya ambil passenger tu daripada Paya Jaras nak pergi ke Ceras. Okey. Tambang dia, saya ni dalam InDriver tambang dia RM42. Saya dah offer lah. Mula-mula dia bagi saya 40, saya nego 42, lepas tu ada tu RM2, so jadi RM44 lah total. So perempuan yang naik dengan saya ni perempuan. Okey, bagi saya okey je lah kan, perempuan okey, tak ada masalah. Melayu Melayu gitu Melayu. Okey, dia naik daripada Paya Jaras sampai ke rumah dia dekat Ceras, dia suruh saya tunggu. Dia kata husband dia dah tinggalkan duit kat rumah, adik ipar dia akan bawa turun duit tu dalam RM44. So saya tunggulah. Saya tunggu dalam kereta. Dia sidai saya menunggu dalam kereta tu setengah jam. Tengok betapa sabarnya saya menunggu setengah jam Saya menunggu setengah jam. Saya tak bunyi pun. Saya tak kata saya dah lewat ke apa ke, saya diam je. Sebab hati saya dah tergerak, dia memang nak tipu saya. Tak padan dengan perempuan dia nak menipu saya. So dia kata adik ipar dia keluar pula, so kena tunggu sekejap, adik ipar dia balik lah apa. So daripada start saya tunggu tu, dalam 15 minit budak lelaki datang. Saya tak tahu lah adik ipar dia betul ke apa ke, tak tahu. Tapi perempuan ni pakai seksi pakai seksi. Dia kata dia nak masuk kerja malam. Saya pun tak faham, dia nak masuk kerja malam daripada Paya Jaras pergi ke rumah flat dekat Ceras tu. Kerja malam kat mana pun saya tak tahu, dengan pakaian dia yang jadi faham sendirilah kan. Jadinya ada datang budak lelaki, bagi saya, mula-mula dia kata dekat saya dia nak back in. Saya kata okeylah, boleh back in. Saya bagi nombor account bank, suruh dia transfer. Sebab saya tak ada masalah kalau orang nak transfer online dengan saya, sebab ramai customer buat macam tu kan. So saya tak ada masalah. Sebab saya bank saya yang saya selalu bagi untuk transfer duit tu, dia ada notification. Once duit tu masuk je, 1 second je terus saya akan dapat notification. So dia tak boleh tipu saya lah, nak tunjuk resit ke apa ke, kata apa ke kan. So dia kata nak transfer, saya tunggu. Dia kata dah transfer, saya kata tak ada notification masuk pun. Saya kata lepas tu dia kata kejap adik ipar dia datang. Lepas tu dalam 15 minit datang adik ipar dia. Dia kata boleh tak dia bayar cash separuh, dia transfer separuh. Saya kata okey, tak ada masalah. So dia bagi saya RM24 cash. Lepas tu saya kata lagi RM20. Dia kata nanti adik ipar dia tu dah balik, nak naik atas, budak lelaki tu nak ambil duit. So saya tunggu je. Saya tak banyak cakap, saya tak bebel tak apa semua, tak. Saya diam je. Bagi saya senang je. Kalau dia nak tipu saya, tak apa, tipulah. Tapi orang kata macam tak guna pun kalau saya nak gaduh-gaduh pasal duit ni kan. Biar je situ. So saya tunggu je apa next step dia nak buat seterusnya. Kemudian dalam lebih kurang 10 minit tak turun-turun tau budak lelaki tu.
So dia kata, kak saya transfer kat akak lah. Okey, transfer lah. Saya kata transfer lagi. So dia buka phone dia kata, saya kena download pula Maybank saya. Oh, nak kena download pula Maybank dia. Dia selama ni dia tak ada online banking lah. Gitu kan. Saya dah tahu dah ni mesti nak kencing saya kan. Lepas tu dia kata, dia dah resah agaknya. Dia kata, kak, saya ni nak cepat ni. Dia kata nak masuk kerja lagi. Saya rasa adik ipar saya tu tak turun daripada atas tu. Dia kata, gitu Dia kata, boleh tak saya transfer kat akak lagi setengah jam. Setengah jam lagi saya transfer. Akak ambil lah nombor saya. Dia bagi nombor dia. Saya call nombor dia on the spot. Dia bagi, saya terus call. Tak ada ringing tau. Tak ada ringing. Lepas tu dia kata, pura-pura cari telefon dia. Mana ya telefon saya, mana ya, tak ada ringing. Saya kata, mana, tak ada bunyi pun. Saya dah call dah ni. Tu kan. Lepas tu dia tunjuk telefon dia. Tapi memang tak ada ringing lah. Telefon tu tak ada ringing. Saya malas nak argue kan. Saya biar je. Lepas tu dia kata, saya kata tak apalah. Kalau nak transfer kat saya, transfer lah. Nanti lagi setengah jam saya transfer kat akak. Nanti nombor saya atau nanti akak boleh call saya lah. Ni. Bla 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 bla. Okey lah. Besok dia turun. Saya tunggu je kat situ. Saya nak tengok dia pergi arah mana kan. Sebab rumah kat sebelah tu. Kemudian saya tengok dia macam lenglong-lenglong kat situ kan. Naik tak naik flat tu kan. Saya kata, saya apa dia ni kan. Dia ni memang nak kencing saya lah ni kan. Lepas tu tak apalah. Saya belah. Dan sampai ke hari ini dia memang tak bayar RM20 tu. Tak ada mesej kata dia dah bayar ke. Sebab dia kata dia akan mesej saya lah. Dia dah ambil nombor saya. Dia akan mesej saya kata nak bayar. Dan saya pun tak terima sebarang notification dalam saya punya online banking kan. Kemudian apa saya buat? Tak guna. Gaduh dengan passenger ni tak guna. Setakat duit RM20, RM44 tambang, tak bayar full tu tak guna. Kita nak gaduh pasal duit ni, rezeki tu Allah bagi kan. Tapi ni ujian, kita nak tunjuk kita ni sabar ke tak sabar ke kan. Jadinya keesokan harinya saya buat report dengan InDriver. Saya buka balik apps tu dan saya ada support bawah tu, support button bawah tu, saya report. Saya kata passenger ni tak bayar saya full amount untuk fare dia RM44. So dia ada details tu kan, passenger siapa, naik daripada mana, semua dia ada detail. So InDriver support dah reply saya punya message. So dia kata dia noted tentang tu dan dia akan ambil tindakan pada passenger ni lah. Apa tindakan yang InDriver ambil, saya tak tahulah. Itu bukan kerja saya untuk ambil tahu. Bagi saya, part saya untuk saya selesaikan saya punya report tu dah selesai. Gitu. Maknanya selepas tu dia apa jadi kat dia, terpulanglah apa InDriver nak buat dekat dia kan. Macam kes ni bagi saya senang je. Kalau you tak ada duit, just cakap je tak ada duit ataupun you tak cukup duit. Cakap je. Dengan saya senang je. You boleh cakap tak cukup duit atau tak ada duit atau macam mana pun. Saya bukan jenis orang yang you kena bayar. Tak. Saya bukan macam tu. Kalau you kata awal-awal you tak ada duit, saya boleh let go je benda tu. Tak apa. Kan? Sebab kita pun pernah hidup susah, kita pun pernah rasa tak ada duit, tapi jangan satu je, jangan menipu. Kalau you menipu, memang habis. Next time kalau you naik lagi e-hailing, orang dah mak dah you tahu, you ni ada masalah. Dunia ni bukan kecil tau. Dunia ni bukan besar, dunia ni kecil. Pusing-pusing. Besok-besok you nak naik e-hailing lagi kan. Jadi kita ada community kita. Kalau kita as a driver, kita ada community kita. Kita blast satu message, semua driver dapat, semua driver akan aware. So next time kalau you naik, memang you akan kena lah. Mungkin you tak kena dengan saya, lepas lah mungkin you rasa, oh bodoh kakak ni kena tipu dengan aku. You boleh rasa macam tu lah. Tapi one day kalau you kena temu buku dengan ruas, you dapat driver yang memang akan cekik leher you letak dekat tepi pintu kereta tu, baru you tahu. So itu sajalah pengalaman saya nak share tentang InDriver, job yang masuk dalam InDriver, cara menggunakan InDriver dan pengalaman dengan passenger-passenger yang ada pelbagai ragam ni kan. So okey, itu saja untuk hari ni. Saya pun hari Ahad ni keluar lewat pukul 2 baru nak keluar lah. Biasa saya pukul 2 sampai pukul 12 malam, macam tu jadinya itu saja untuk perkongsian YouTube saya hari ini, video saya hari ini. Okey, stay tune, jangan lupa share, komen yang murni-murni dan juga subscribe. Okey, jumpa lagi anda di channel di TV Huru Hara pada episod video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.